Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wana Farhati binti Wan Mustafa, bernombor matrik 057104. Saya merupakan pelajar daripada Universiti Sultan Zainal Abidin. Saya merupakan pelajar diploma Pasca Siswaza Pendidikan sesi 2020-2021. Pada hari ini saya ingin membentangkan serba sedikit berkaitan dengan refleksi latihan mengajar. Ini merupakan serba sedikit berkaitan dengan latihan mengajar terdahulu. Saya diberikan tempoh masa untuk melakukan praktikum selama 10 minggu. Dan saya melaksanakan praktikum di Sekolah Menengah Kebangsaan Wan Semaju Seksyen 2 Kuala Lumpur. Saya di bawah seliaan Cik Yusri bin Yusof dan guru pembimbing saya daripada SMK Wan Semaju Seksyen 2 iaitu Puan Rosidah. Semasa latihan mengajar, saya diberikan subjek pendidikan Islam tingkatan 1 iaitu kelas yang belakang, dan subjek minor bahasa Arab tingkatan 2. Untuk pengetahuan semua, Sekolah Menengah Kebangsaan Wan Semaju Seksyen 2 ini dia mempunyai subjek KA iaitu kelas aliran agama daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 3. Jadi murid-murid yang mengambil bahasa Arab ini merupakan antara murid-murid yang pandailah, sebab sebelum mereka diberi masuk ke kelas KAA, kelas bahasa Arab ni, mereka akan diberi beberapa ujian lah ataupun ada tapisan. Seterusnya terdapat beberapa perkara yang ingin saya kongsikan bersama, iaitu pertama berkaitan dengan latar belakang sekolah, yang kedua berkaitan dengan cabaran semasa latihan mengajar, yang ketiga kekuatan dan kelemahan, keempat pengalaman paling berharga yang saya perolehi semasa saya melakukan latihan mengajar, dan seterusnya cadangan dan penambahbaikan. Seterusnya kita pergi kepada latar belakang sekolah. Ini sedikit berkaitan dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Wan Semaju Seksyen 2. Sekolah ini terletak di Kuala Lumpur dan ditubuhkan pada 4 Januari 1988. Mempunyai 4 blok bangunan. Pengetua ialah Puan Nurlida binti Semun. Di sekolah ini mempunyai 64 orang guru, 15 kaki tangan dan 680 orang murid. Murid yang terdiri daripada murid tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Untuk pengetahuan semua, Sekolah Menengah Kebangsaan Wan Semaju Seksyen 2 ini mempunyai kelas aliran agama iaitu KAA dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 3. Seterusnya ini merupakan visi, misi dan moto sekolah. Seterusnya kita pergi kepada cabaran sepanjang latihan mengajar. Seterusnya kita pergi kepada cabaran yang saya hadapi sepanjang latihan mengajar. Sebenarnya saya sempat melakukan latihan mengajar secara bersemuka di Sekolah Menengah Kebangsaan Wan Semaju selama 1 minggu. Jadi selama 1 minggu tu saya rasa cabaran yang utama ialah saya sebagai seorang guru perlu menjaga masa dengan tepat. Kerana apa? Kerana sewaktu itu kami diberikan relief. Relief tu daripada satu kelas ke
ke satu kelas dia agak memakan masa yang lama. Jadi sebagai seorang guru perlu alert dan perlu alert dengan masa supaya waktu kita ke kelas tidak ambil banyak masa. Okey. Setelah selesai seminggu, kita semua diuji dengan pandemik COVID-19 dan Kuala Lumpur terutamanya tidak dibenarkan bersekolah secara bersemuka. Semuanya PDPR. Jadi selepas PDPR saya rasa cabaran bagi saya ialah sikap murid itu sendiri. Sikap murid itu sendiri kerana apa? Kerana kita sebagai seorang guru ni dah bagi tahu bahawasanya kelas akan mula pada waktu ini dan murid perlu masuk sekian. Dan ada waktunya guru-guru terpaksa personal telefon setiap murid yang cara masuk untuk masuk ke kelas. Akan tetapi malangnya mereka masih lagi tidak memberikan respon lah untuk masuk ke kelas. Bagi saya itu adalah sikap murid sendiri, iaitu malas untuk masuk ke kelas. Seterusnya, pencapaian murid. Pencapaian murid bagi saya sukarlah dinilai kerana apa? Kerana sebagai contoh, saya mengajar kelas 1 yang kelas hujung. Jadi maklumlah kan, kelas hujung biasanya murid-murid dia mempunyai tahap pembelajaran yang lemah. Justru bila lemah, bila seminggu sewaktu bersemuka semasa seminggu tu, saya sempat berjumpa dan menilai cara bacaan diorang. Macam mana cara bacaan diorang, bolehkah diorang baca Al-Quran ataupun Jawi ataupun bacaan-bacaan dalam pendidikan Islam. Namun diorang semua tak dapat nak baca dengan seperti yang kita mahukan lah. Jadi bagi saya pencapaian murid tu sukar dinilai sewaktu PDPR. Seterusnya, capaian internet. Capaian internet ni masalah paling utama lah. Kerana apa? Kerana ramai di kalangan murid saya tu tak dapat mengikuti kelas kerana masalah capaian internet. Dan mereka ni terdiri daripada golongan yang sederhana yang kebanyakannya tinggal di flat-flat dan mereka sukar untuk mendapatkan capaian internet yang bagus. Akan tetapi ada usaha setengah daripada mereka untuk cuba masuk. Tapi malangnya kadang-kadang diorang akan lost contact. Kadang tercapai, kadang tak tercapai internet mereka. Seterusnya, aktiviti bersama murid, iaitu aktiviti berkumpulan, sukar untuk kita jalankanlah sebab secara maya ni secara online kadang-kadang murid-murid ni sukar untuk berkolaborasi dengan antara murid yang lain. Kerana apa? Kerana ada kadang-kadang capaian internet di rumah mereka tu yang tu jelas, yang rumah kawan satu lagi tu tak jelas. Jadi bila nak buat aktiviti berkumpulan agak sukar. Jadi kebanyakan aktiviti dilakukan secara individu. Seterusnya, kemahiran guru. Apa yang kita nak katakan dengan kemahiran guru? Sangat tercabar. Kerana apa? Kerana sebelum ni kalau kita pernah mengajar, kita mengajar secara bersemuka, kita tak memerlukan persediaan yang rapi. Akan tetapi di sewaktu PDPR ni, kita kena menyediakan persiapan yang rapi seperti contoh slide, aktiviti-aktiviti supaya apa? Supaya dapat menarik minat murid untuk hadir ke kelas kita. Macam tu. Dan supaya murid lebih fahamlah, kita kena menyediakan persiapan seperti slide, ada tambahan video yang berkaitan dengan pembelajaran, ada kuis dan sebagainya.
Seterusnya kita pergi kepada kekuatan dan kelemahan sepanjang latihan mengajar. Okey, kekuatan semasa latihan mengajar. Bagi saya rasa yang pertama saya mendapat penyelia yang sangat membantu dalam proses pengajaran agar pengajaran dan pembelajaran tu lebih menarik. Alhamdulillah, Encik Yusri sebagai penyelia saya, walaupun dalam PDPR, dalam secara maya, beliau hampir 5 ke 6 ke 7 kali dia masuk ke kelas saya. Maksudnya hampir ke semua kelas dia masuk ke kelas saya, dan setiap kelas tu selepas dia tengok, dia akan beri penambahbaikan supaya saya buat. Jadi bila kelas seterusnya saya buat apa yang dibaiki, macam tu. Jadi bagi saya itu kekuatan saya, dan penyelia saya tu bagi satu step by step. Maksudnya bila dah siap yang ni, kamu semua kena masukkan dekat Google Drive. Maksudnya link dah disediakan. Maksudnya benda tu lebih tersusun. Okey. Seterusnya, guru pembimbing yang sentiasa memberi tips supaya murid lebih faham dalam pengajaran kelas. Okey. Puan Rosidah merupakan guru pembimbing saya. Jadi Puan Rosidah ni merupakan guru kanan sekolah, dan seperti yang kita tahu, jika guru kanan mereka memang akan menghadapi kesibukan. Memang dia akan sibuk sangat-sangat. Tapi bila dia ada kesempatan, dia akan masuk ke kelas, dan saya rasa dia sangat-sangat membantu saya kerana dari segi bahasa Arab, dia banyak ajar saya untuk penggunaan lughatul fas, bahasa kelas, supaya murid terbiasa dengan perkataan-perkataan bahasa Arab. Okey. Seterusnya, yang ketiga, murid yang sporting dan sentiasa berkongsi pendapat dan cadangan. Okey. Kerana apa? Saya ada 2 kelas. Kelas yang pertama, kelas 2 wangsa. 2 wangsa merupakan murid-murid yang tergolong daripada golongan murid-murid yang pandai. Diorang pandai dan kadang-kadang diorang berfikir luar kotak. Jadi bila diorang berfikir luar kotak, diorang akan tanya soalan yang kita mencabar kita. Jadi masa tu saya rasa macam diorang akan berkongsi pendapat, diorang memberi cadangan. Jadi pengajaran kita lebih baik. Seterusnya, kemahiran penggunaan teknologi meningkat. Macam mana? Jika sebelum ni saya hanya menggunakan pengajaran biasa, mungkin pernah guna slide, tetapi tak explore dari segi quiz ataupun latihan-latihan yang dapat. Tapi melalui PDPR ni, melalui latihan mengajar, saya explore, saya banyak sangat penambahan dari segi quiz-quiz online. Saya dapat tahu, saya dapat gunakan, dan saya dapat aplikasi dalam kelas. Okey, seterusnya kelemahan. Okey, kelemahan yang saya perolehi dari segi latihan mengajar ni adalah pencapaian murid, terutamanya murid yang saya ajar pendidikan Islam. Kerana apa? Kerana sedih sangat apabila kalau kita buat kelas paling ramai pun hanya 6 ke 7 orang pelajar daripada 19 orang murid. Saya sebagai seorang guru, saya dah call, saya dah telefon, dan saya dah tengok latar belakang murid tu, tetapi tiada respon. Okey. Saya juga tanya kepada guru-guru lain, macam mana pelajar ni. Saya berhubung dengan guru lain, guru kelas. Dia kata memang bukan kelas awak sahaja murid ni tak masuk. Kelas dia pun dia tak masuk. Okey. Jadi bagi saya pencapaian murid itu saya rasa tak puas lah, sebab saya tak dapat sangat nak membantu murid yang saya rasa pada awalnya, pada minggu pertama bagi saya dah plan untuk bantu dia dari segi bacaan, terutamanya bacaan Al-Quran dan Jawi. Bayangkan tingkatan 1 masih lagi tergagap-gagap membaca Al-Quran. Jadi saya rasa kat situ jika dia tak masuk kelas, jadi saya tak dapat sangat menguasai, saya tak dapat sangat membantu dia. Okey. Jadi tu kelemahan saya lah.
Kalau yang ada yang join, ada yang masuk ke kelas saya, alhamdulillah. Dari sehari ke sehari, daripada satu kelas ke satu kelas, saya akan suruh mereka baca dulu. Baca, cuba untuk baca. Okey. Seterusnya kelemahan yang kedua, iaitu tidak mengenalilah guru-guru di sekolah. Untuk makluman semua, saya ni kami guru praktikal, ditempatkan di bilik yang berasingan lah dengan guru-guru lain. Kami duduk di bilik guru-guru kanan. Guru-guru kanan terdiri daripada 4 orang. Jadi kami hanya kenal beberapa orang sahaja. Dan kerana apa? Kerana bagi saya, masa untuk bersemuka tu yang singkat, sebab pandemik kan, COVID. Jadi kita tak dapat berkenalan, tak kenal pun. Masa last pergi sebelum habis praktikal pun, diorang macam, cikgu baru ke? Tak, okey. Jadi macam, so dia tak kenal kita, jadi kita mungkin kenal. Kita pun tak kenal dia tak kenal kita. Macam tu. Dia tahu ada murid praktikal daripada Uniza, tapi tak tahu siapa. Macam tu. Seterusnya, pengalaman berharga. Pengalaman paling berharga bagi saya. Okay, yang pertama, pengalaman bagi saya iaitu saya dapat menjaga kawalan murid di pintu masuk sekolah. Okay, bukan saya tak pernah jaga kawalan murid. Tapi, ini kerana apa saya rasa paling berharga dapat jaga kawalan murid di pintu masuk sekolah di SMK Wang Semaju ni, kerana daripada situ saya dapat berkenalan dengan murid-murid, dapat berkenalan dengan beberapa orang guru tetap, dapat berkenalan dengan pentadbiran daripada situ. Jadi daripada situ bolehlah berkenalan dengan beberapa orang guru. Jadi bagi saya itu amat bermakna lah. At least kita dapat kenal walaupun tak panjang, selama seminggu sahaja. Seterusnya, saya dapat menyediakan inovasi, dan inovasi tu dapat digunakan oleh beberapa murid, dan saya hanya memaparkan melalui YouTube sahaja. Dan saya telah bawa inovasi tu ke sekolah, dan alhamdulillah guru pengetua memilih inovasi yang kami buat untuk dijadikan sebagai bahan pertandingan peringkat sekolah. Okey. Seterusnya, saya rasa saya agak bangga dengan diri sendiri kerana dapat menyediakan modul bahasa Arab untuk digunakan sepanjang waktu pandemik untuk pelajar yang mengambil bahasa Arab tingkatan 2. Okey. Seterusnya, cadangan penambahbaikan. Saya rasa untuk sekolah SMK Wang Semaju, saya rasa pihak sekolah ataupun guru yang mengajar agama, atau tak kisahlah guru mana-mana, lebih peka berkaitan dengan murid yang lemah dalam bacaan. Terutamanya bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan dalam solat dan bacaan jawi. Okey, kalau guru tu, contoh guru tahu murid tu lemah, tapi tak ada tindakan. Jadi bila tak ada tindakan, murid tu akan lemah lah. Jadi kecewalah kita sebagai seorang guru kalau murid tu tak dapat membaca Al-Quran, bacaan-bacaan dalam solat dan bacaan jawi. Macam mana kalau diorang nak jalankan, diorang nak tunaikan solat 5 waktu, kalau bacaan-bacaan pun diorang tak dapat menguasai dengan betul. Jadi bagi saya, pihak sekolah perlu mengadakanlah program mentor atau menti supaya masalah bacaan ni dapat ditangani. Kerana jika kita biarkan, makin lama murid tu bila dah besar, susah untuk kita kita asuh dia. Mungkin makin besar, makin mereka tak dengar lah cakap kita kalau kita tak bimbing daripada tingkatan 1. Okey. Seterusnya, ini antara aktiviti keceriaan yang sempat kami lakukan sepanjang seminggu. So, kami diberi amanah untuk mengecat
bangunan sekolah yang belakang supaya kelihatan lebih ceria. Jadi saya bersama-sama dengan tim praktikum UIA, kami bersama-sama di waktu petang melakukan aktiviti keceriaan lah di sekolah. Seterusnya, ini merupakan beberapa contoh kelas yang saya ajar sewaktu praktikum dan aktiviti-aktiviti yang saya lakukan semasa kelas berlangsung. Okey. Ini sebahagian daripada kelas yang telah saya ajar. Okay, ini merupakan kelas bahasa Arab dan tadi merupakan kelas pendidikan Islam. Okay. Jadi ini merupakan hari terakhir kami semasa latihan mengajar, iaitu pada habis 10 minggu kami sempat pergi ke sekolah untuk mengambil beberapa perkara penting dan berjumpa dengan guru besar, pengetua dan guru pembimbing serta beberapa orang guru yang masih ada di sekolah. Okay, akhir sekali, ini merupakan projek inovasi yang saya hasilkan untuk kegunaan murid-murid di sekolah. Okay. Seterusnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak SMK Wangsa Maju Seksyen 2 kerana menerima kehadiran saya dan kawan saya untuk menjalani latihan mengajar selama 10 minggu, dan terima kasih juga kepada guru pembimbing, guru penyelia kerana banyak membimbing kami sepanjang tempoh latihan mengajar. Seterusnya, tak lupa kepada pihak UNIZA, terima kasih kerana banyak mendorong kami dan banyak memberi tunjuk ajar semasa sebelum dan selepas latihan mengajar. Jadi semoga kita panjang umur dan jumpa lagi. Terima kasih semua, jaga diri dan Assalamualaikum.